Belajarlah walau sampai ke negeri China. Satu gambaran yang menunjukkan bahawa ilmu itu sebenarnya ada di mana-mana. Lubuk ilmu yang paling hebat barangkali berada di tempat yang paling sukar. Begitulah pelajar-pelajar kita yang memilih Korea sebagai destinasi ilmu mereka. Bukan sahaja soal bahasa dan juga budaya, bahkan cabaran yang paling besar ialah melihat diri mereka sebagai umat Islam di negara yang kian popular dengan gegaran K-pop dan winter sonatanya. Saksikan laporan seterusnya. Nazira Naziruddin mendekati pelajar-pelajar kita di Seoul. Kita mungkin sudah biasa melihat dan merasa suasana belajar di dalam kelas. Kita juga mungkin pernah menyambung pengajian di peringkat IPTA ataupun IPTS di Malaysia. Namun kita mungkin tidak tahu bagaimana sebenarnya rutin harian pelajar yang melanjutkan pengajian di luar negara, bukan? Ketika dikelilingi lautan masyarakat bukan Islam, bagaimana pelajar Malaysia melaksanakan tanggungjawab menuntut ilmu di sana? Majalah Islam membawa anda menyelami kehidupan seharian anak Malaysia yang menuntut ilmu di bumi Sonata, Korea Selatan. Universiti Sung Yun Kwan antara universiti yang sentiasa mengisi kedudukan teratas ranking universiti di Korea Selatan. Di celah-celah ribuan pelajar di sini, terselit 300 orang anak Malaysia. Tapi kalau ada masalah dengan sistem. Okey. Beginilah dia suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kejuruteraan komputer di sini. Suasananya mungkin nampak seperti di Malaysia, bukan, tetapi ada bezanya. Bahasa penghantar yang digunakan di sini dan sepenuhnya adalah menggunakan bahasa Korea. Dan saudara, jika anda lihat lelaki berbaju putih dan merah itu, sebenarnya mereka adalah pensyarah di sini yang membantu pensyarah utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Muhammad Faizal, pelajar kejuruteraan tahun akhir di sini, dilantik menjadi ketua pelajar, mengepalai 30 orang pelajar dari pelbagai latar bangsa dan negara. Bagaimana Faizal dan rakan-rakannya mengadaptasi perbezaan budaya di sini? Budaya Korea dengan budaya orang Melayu agak berbeza. So, dalam masa setahun lebih tu adalah masa untuk kita menyesuaikan diri. Dan juga macam-macam benda lagi, termasuklah makanan, macam mana kita mempraktikkan agama Islam dekat sini pun agak berbeza sebab kita berada di perantauan kan. So lepas tu dari segi pelajaran pula memang sangat berbeza. Cara belajar di Malaysia dan di Korea sangat berbeza. Jadi kami mengambil masa agak 2 tahun juga untuk menyesuaikan diri dengan cara belajar orang Korea. Kediaman mereka nampak seperti penginapan 4 bintang, bukan? Di rumah ini disediakan 4 bilik di mana 2 orang berkongsi sebuah bilik. Islam di Korea tidak seimarah di tanah air, namun menyedari pentingnya melaksanakan kewajipan untuk tunduk kepada Allah, pelajar-pelajar Islam di Korea ada cara melaksanakannya. Tempat waktu solat tu, waktu solat kita orang solat je kat mana-mana. Contoh kalau kita orang pergi berjalan ke mana-mana, kita cari satu tempat yang kosong ataupun taman, kita sembahyang je di halayak ramai. Sebab orang Korea tak kisah. Macam tu. Tapi kalau macam dekat sekolah akan ada satu bilik untuk pelajar-pelajar sembahyang lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi anak-anak muda ini, selain ibadah tanda takwa kepada Allah, ia juga menjadi tali silaturahim tiap kali berjemaah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu akan mendapati tidak ada seorang pun yang bersolah dengan Abu Jah sentiasa menggalas peranan memberi tazkirah kepada rakan-rakannya. Tetapi satu solahnya pun tidak diterima kerana kadang-kala rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna. Pada suatu ketika Rasulullah SAW memandang ke langit lalu bersabda, suatu masa nanti ilmu agama akan diangkat daripada dunia ini. Dari membasuh dan menjemur pakaian, melipat dan mengemas rumah bukan lagi perkara luar biasa. Ini semua rutin apabila bergelar pelajar di luar negara. Kepada keluarga dan rakan di Malaysia, doakan kejayaan saya di sini. Kepada mak dengan ayah saya rasa macam sedih lah sebab setahun tak balik. Jadi saya nak mengayah doa saya lah biar saya hidup dengan selamat kat Korea ni. Mungkin setelah 4 tahun di rantauan, cukup mengajar mereka untuk tabah. Dan pastinya, sesekali tak kala kerinduan, segala terubat apabila dapat berhubung. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak apa khabar? Mak sihat. Mak rindu Icah tak? Memang rindu. Takkan anak mak tak rindu dengan anak. Kita berindu, Mak. Sepastinya lah. Bila rasa nak balik lagi? Balik bulan 1 kot. Tak tahu lagi. Mak masak apa hari ni? Mak masak apa? Ya Allah, best. Mak masak asam pedas ikan pari. Amboi, sedapnya. Jadual harian pelajar-pelajar ini agak padat. Mereka perlu bersaing ilmu dengan pelajar Korea lain. Perpustakaan pula sering dipenuhi pelajar-pelajar berkulit putih melepak ini. Dan suasana ini sering mengajak pelajar-pelajar Malaysia untuk turut bersama mentelaah ilmu. Perpustakaan ini bukan perpustakaan biasa. Teknologinya bermula sebaik saja kita melangkah masuk. Mana tidaknya, dari proses melangkah masuk hingga ke proses meminjam dan berakhir dengan memulangkan buku. Segalanya hanya menggunakan telefon bimbit sahaja. Data yang berkaitan hanya perlu dimuat turun. Sebenarnya untuk pengetahuan, A to Z di library ini menggunakan proses digital seperti meminjam buku ini. Dalam kegairahan melihat orientasi ilmu berteknologi tinggi ini, ada yang menyentuh rasa. Sukar dan amat terbatas sekali untuk mendapatkan khazanah ilmu mengenai Islam. Yang ada hanya beberapa naskah buku sahaja. Kami menjadi bertambah sedih. Sudahlah hanya beberapa naskah sahaja buku mengenai Islam. Antaranya termasuk pula buku yang mengkritik agama Allah.
Setelah cari punya cari, akhirnya saya telah menjumpai buku mengenai sejarah Islam di perpustakaan ini. Dan untuk pengetahuan anda saudara, sebenarnya hanya kurang 1% buku agama di sini. Dan saudara, mungkin anda akan terkejut jika saya katakan ini, bahawa pelajar-pelajar di universiti ini sebenarnya sanggup menghabiskan beberapa malam untuk bermalam di perpustakaan ini semata-mata untuk mentelaah sebelum menghadapi peperiksaan. Apabila dikelilingi masyarakat pelbagai bangsa, budaya dan agama, makanan halal sentiasa menjadi isu. Cabaran menuntut ilmu di perantauan bukan sekadar jauh dari negeri sendiri, lebih teruk tentunya isu makanan. Segi makanan sangatlah berbeza sebab makanan kat sini dia lebih kepada makanan yang diperam. Sebab kat sini dia bermusim kan. Contohnya macam makanan special kat Korea ni kimchi. Sampai sekarang pun masih lagi ada student yang tak boleh makan kimchi sebab memang tak kena dengan rasa masing-masing kan. Tapi itulah sebab lagi satu kami pun di rumah kami boleh memasak. So inilah waktu untuk kami belajar memasak. Bagi pelajar Islam, kantin hanya dikunjungi ketika disajikan makanan halal. Pada hari-hari kantin menyajikan makanan bercampur babi atau tidak halal, pelajar terpaksa menguruskan sendiri cara untuk tidak berlapar. Nasi dia sama je macam nasi dekat Malaysia. Lauk dia pun lebih kurang sama. Tapi apa yang menarik dekat sini adalah ini dia. Ini kita panggil apa? Kimchi. Ni kimchi. Kimchi ni makanan popular dekat Korea. Kalau siapa-siapa yang datang Korea, kalau tak makan kimchi, memang tak sah. Jom makan. Alhamdulillah, hari ini nasib kami baik. Tiada daging babi. Jadi dapatlah kami menjamu selera. Menunya kimchi, ikan sardin dan sup sayur. Mok kesemida bererti jom makan dalam bahasa Korea. Tapi kan apabila dikelilingi dengan adik-adik pelajar-pelajar daripada Malaysia ni, terasa dekat dengan mereka. Dan makanan dia sebenarnya, saudara, dia tak adalah beza sangat dengan makanan di Malaysia. Cuma bezanya mungkin rasa kot. Jom makan. Hari ni kita makan ikan. Nama dia kedongo. Sekali lagi, saya terpegun. Kantin ini juga berteknologi. Begini. Cukup mudah kan? Akhirnya kantin kami tinggalkan. Apa yang belum kami perolehi ialah menyelami perasaan mereka yang belajar di sini. Kadang-kadang tu just call ataupun message. Tapi sekarang kan dah canggih kan, internet pun dah laju, so boleh Skype atau webcam kan. So macam rindu tu terubat sikit lah kalau dah boleh tengok video tu. Tapi seboleh-bolehnya takkan menangis depan mak lah sebab tak nak bagi dia risau pasal kita. Bila kita berjauhan daripada family ni, macam-macam insiden yang kita tak expect terjadi tu terjadi kan. Contohnya macam terbaru ni, nenek saudara saya meninggal dan saya rapat dengan dia dan amat menyedihkan lah. Saya tak dapat nak pergi hadir bersama keluarga yang lain. Dan ini satu perkara yang sedih lah. Bagi Abuya, dia menyimpan impian yang besar untuk terus mengimarahkan agama Allah. Saya balik ni, saya banyak fikir saya dah lihat, saya datang kat negara luar ni kan. Saya dah rasa sendiri lah macam mana rasanya satu tempat bila orang tak ada agama. Saya dah lihat lah macam mana rupa manusia yang tak ada agama, yang tak ada pegangan pada agama. Bila saya balik, saya selalu lah nasihatkan adik-adik saya hidupkan surau-surau, masjid-masjid.
Dan jangan biarkan surau-surau kita kosong lah. Sebab apa saya takut satu akan datang satu masa nanti saya tak dapat dengar lagi azan kat Malaysia macam mana. Kat Korea ni susah. Memang mustahil lah kita nak dengar azan pada masjid. Ini belajar dulu. Seharian majalah Islam bersama pelajar-pelajar dari Malaysia ini, ternyata mereka punya azam bukan sahaja untuk menuntut ilmu, malah lebih dari itu. Walaupun merantau jauh ke bumi Sonata ini, mereka tetap memelihara indahnya budaya dari Malaysia dan betapa indahnya juga agama Allah, Islam. 안녕하세요. 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 Bagi warden asrama ini, dia kagum dengan anak Malaysia. 친구가 사다가 붙였을 거예요. 이 가구 여기에는 문에는 있어요. 거울이 미러가. 매우 어려운 질문인데요. 우리 말레이시아 학생들은 아까 말씀드렸다시피 모든 면에서 착하고 순박하고 또 적극적으로 모든 일에 임하고 있습니다. 물론 우리 한국 학생들도 잘하고 있지만 그 점에 있어서 다소간에 좀 차이가 있지 않느냐 이렇게 생각됩니다. Faisal, pelajar tahun akhir ini, bersyukur kerana segala usahanya kini menampakkan kejayaan. Malah dia dan rakan-rakan sudah pun dilamar syarikat antarabangsa. Setakat yang ada ni, alhamdulillah, peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar di Korea, pelajar-pelajar foreign, pelajar-pelajar asing di Korea ni kata sangat luas. Maksudnya macam kalau kita orang habis je tahun akhir di sini, masalah bekerja tu tak ada masalah, asalkan kita berkehendak untuk mencari. Perjalanan menyusur bumi Winter Sonata ini sangat memuaskan. Apatah lagi sambil menjengah negara orang, kami sempat pula melihat kejayaan anak Malaysia. Dan lebih indah, kejayaan ilmu ini diperolehi tanpa mengetepikan ajaran Allah. Semoga agama Allah terus bernafas dan hidup di bumi Sonata ini, insya-Allah. 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 모든 것이 이제 시작됩니다. 안녕.